Lebih kurang seperti kita pada hari ini, masyarakat Mesir purba turut menikmati pelbagai jenis juada. Jika dibandingkan dengan tamadun-tamadun purba lain, boleh dikatakan bahwa mereka cukup beruntung karena mempunyai akses terhadap sumber makanan yang pelbagai. Sungai Nil mengalirkan kesuburan buat tumbuh-tumbuhan dan membekalkan habitat buat hidupan sungai. Umumnya, roti dan bia merupakan makanan ruji buat masyarakat Mesir. Buah-buahan, sayuran, dan ikan sering menjadi santapan buat golongan marhain, sambil kelas bangsawan pula berpeluang menikmati daging segar dari pelbagai jenis haiwan. Roti kebiasaannya dihasilkan daripada gandum ataupun barley, di mana bijirin tersebut akan digiling sehingga menjadi tepung. Untuk mempercepatkan kerja-kerja menggiling gandum atau barley, masyarakat Mesir sering memasukkan pasir ke dalam adunan. Dalam arti kata lain, selain gandum atau barley, roti Mesir purba juga mengandungi pasir sebagai bahan. Hal ini turut dibuktikan menerusi penelitian ke atas gigi mumia-mumia Mesir yang menunjukkan bahwa mereka mengunyah pasir sepanjang hayatnya. Sebagaimana biasa, setelah bijirin selesai digiling halus menjadi tepung, ia dicampurkan dengan air dan yeast lalu menghasilkan dough. Dough ini kemudian dimasukkan ke dalam acuan tanah liat lalu dimasak di dalam ketuhar tanah. Untuk menghasilkan bia pula, masyarakat Mesir purba menggunakan sejenis roti khusus yang dipanggil oleh ahli-ahli arkeologi sebagai roti bia. Roti ini mengandungi jumlah yeast yang lebih tinggi berbanding roti-roti lain. Setelah dibakar pada suhu sederhana, ia kemudian dihancur-hancurkan lalu dimasukkan ke dalam tong berisi air dan dibiarkan selama beberapa tempo sehingga proses penapaian selesai. Kebiasaannya, bia tidaklah diminum oleh masyarakat Mesir purba sebagai minuman bersenang-senang. Sebaliknya, ia menjadi keperluan bagi mereka memandangkan air Sungai Nil tidak cukup bersih dan selamat untuk diminum. Walaupun Sungai Nil tidak dapat dimanfaatkan sebagai sumber minuman masyarakat Mesir purba, ia berjasa dalam menyuburkan tanah-tanah di sekelilingnya menerusi banjir yang berlaku secara tahunan. Hal ini seterusnya membolehkan pelbagai jenis tumbuhan ditanam, sekaligus menjadi sebahagian daripada dayat masyarakat Mesir. Selain gandum dan barley yang disebutkan di atas, mereka turut menanam pelbagai jenis sayuran seperti bawang besar, bawang putih, daun bawang, kacang lentil, sayur salad, lobak merah dan lobak putih. Mereka juga mengusahakan tanaman buah-buahan seperti pokok ara, pokok kurma, pokok apel, dan pokok delima. Sayuran kebiasaannya dimakan sebagai pelengkap roti dan bia, sementara buah-buahan pula dinikmati sebagai sebahagian daripada pencuci mulut. Di samping itu, Sungai Nil turut membekalkan sumber protein utama yaitu ikan, buat masyarakat umum Mesir. Ikan lazimnya dimasinkan atau dikeringkan supaya ia lebih tahan lama. Selain ikan, mereka turut mengambil sumber protein daripada angsa, itik, merpati, dan puyuh. Namun makanan sebegini dianggap mewah dan jarang dikonsumsi. Bagi golongan berada, mereka turut menikmati daging khinzir, daging lembu, dan daging kambing yang jauh lebih mahal. Daging-daging ini kebiasaannya hanya mampu dinikmati oleh masyarakat umum semasa kelangsungan jamuan atau keramaian sahaja. Bagaimanapun, tidak banyak maklumat yang kita ketahui tentang cara penyediaan makanan masyarakat Mesir purba, memandangkan tiada resepi yang terselamat sehingga kini. Berdasarkan alatan memasak dan lukisan-lukisan yang menggambarkan proses penyediaan makanan sebagaimana yang ditemui di makam-makam Mesir purba, kita boleh menyimpulkan bahwa hidangan mereka dihasilkan dengan pelbagai kaidah, seperti membakar, merebus, mendidih, menggoreng, dan memanggang. Bagi menambah perasa pada makanan, masyarakat Mesir purba juga menggunakan jintan putih, ketumbang, dan kayu manis. Begitu juga dengan madu dan sirap kurma, sirap anggur, dan sirap buah ara, di mana ia digunakan bagi memaniskan lagi masakan.